Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita lagi kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ini akan membawa berkat dalam hidup kita. Apa saja nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi berkat. Mudah-mudahan jadi begitu. Allah bagi mata, mata berkat. Allah bagi telinga, telinga berkat. Allah bagi lidah, lidah berkat. Allah bagi tangan, tangan berkat. Allah bagi kaki, kaki pun berkat. Allah bagi perut, perut pun berkat. Gitulah segala nikmat yang Allah bagi kepada kita tu mendatangkan keberkatan. Dapat pahala dari mata, dapat pahala dari telinga, dapat pahala dari lidah, dapat pahala dari tangan, dapat pahala dari kaki, dapat pahala masuk dalam perut pun dapat pahala. Apa saja yang mendatangkan pahala bagi kita. Bila dapat pahala itu tandanya berkat itu. Maknanya kita gunakan nikmat Allah itu di jalan yang diredai olehnya. Dia redha dengan nikmat yang diberinya kepada kita. Kita menggunakan nikmat itu di jalan yang dia redha. Dia tak marah apa yang kita buat. Mata kita gunakan di jalan yang terbaik. Telinga kita begitu juga. Bila berkat maknanya dapat pahala lah. Bila dapat pahala, barulah Allah nak bagi rahmat pada kita. Nak berkat dulu. Bila ada berkat dulu, baru Allah bagikan rahmat pada kita. Bila dapat rahmat, barulah layak kita masuk ke dalam syurga. Karena kita ni kalau masuk ke dalam syurga hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan ibadah kita.
Bukan dengan pahala, tak layak lagi dapat syurga. Bila dapat rahmat Allah, baru Allah bagi syurga bagi kita. Tak ada rahmat Allah, jangan mimpi nak masuk syurga ya. Jangan balik orang nyengit aja, aku kalau mati syurga mana, agaknya aku dah ngaji, aku dah belajar, aku dah ada pahala menuntut ilmu, pahala apa berjalan ke tempat menuntut ilmu dan sebagainya. Jangan harap itu. Kerana pahala-pahala itu tak lalu membayar nikmat yang Allah bagi pada kita. Dosa banyaklah, mata jadilah. Bila hilang mata, baru dah hilang nikmat. Susah ke tak? Kalau mata dia dah tak nangok lagi. Mata dah tak nampak macam mana? Kena nak balik kan? Ya kejam ni nampak lah. Nampak saya, nampak jalan, nampak kawan-kawan ni. Kalau apa tak nampak lepas ni kan? Butir macam mana? Susah ke senang? Begitulah ya. Kita hendakkan rahmat dari Allah. Kalau Allah dari rahmat, bagi rahmat, barulah kita dapat syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita baca lagi, sambung. Dulu apa kita baca tu? Bab apa? Hukum ya. Hukum akal ya, betul. Hukum syarak betul. Betul ke tak ni? Syarak betul, hukum akal, hukum adat. Ya, betul. Kemudian hukum wad'i sudah belum? Sudah. Hukum wad'i pun sudah. Kemudian mukallaf. Ya, pagi ni kita baca bab mukallaf ya. Sudah juga. Kemudian ijtihad dan mujtahid. Sudah juga. Kita masuk pada pelajaran tauhid. Iman. Betul. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Apa arti mengesahkan Allah? Menunggalkan Allah. Yang nak kita sembah hanya Allah saja. Yang lain kita tak sembah ya. Sebab kita bila mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah. Kita nafi dulu. Tak menyembah matahari, tak menyembah bulan, tak menyembah pokok besar, tak menyembah lembu, tak menyembah khabar, tak menyembah buaya, tak menyembah gajah. Kita hanya menyembah Allah Ta'ala saja. Illallah, melainkan Allah ya. Itu kita menaik saksi bahawa sebenarnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku juga naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, hamba Allah, pesuruhnya, mendatangkan berbagai-bagai hukum untuk kita lakukan dalam hidup kita ni. Baik. Baca hadis Nabi. Sebelum itu ya, baca hadis Nabi yang muka surah 12. Ada? Muka surah 12. Buka muka surah 12 ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Riwayat daripada Muslim dan Muslim dari daripada Umar Al-Khattab. Cakap Melayunya apa? Iman itu engkau percaya. Iman itu bahawa percaya. Apa itu percaya? Percaya betul-betul, yakin ya? Benda tu ada. Yakin betul. Berapa peratus? Berapa peratus tuan-tuan dan puan-puan? 100%. Jangan korang sikit pun. Kalau 99.9999999% tak cukup lagi. Dia mesti penuh 100%. Apa yang nak percaya? Percaya engkau akan dengan Allah. Percaya bahawa Allah tu ada. Allah tu mendengar. Allah tu mengetahui. Allah tu melihat. Allah tu berkuasa. Percaya pada Allah ya. Percaya tak Allah tu ada? Sekali lagi, percaya ke tak percaya Allah tu ada? Berapa peratus? 100% percaya Allah tu ada ya. Kalau betul-betul percaya Allah tu ada,
Berani ke nak nyemur kain ketang dada? Berani ke nak main judi? Berani ke nak minum arak? Berani ke nak menari? Semua tak berani. Kalau betul-betul percaya. Tapi ada tak orang buat? Ada. Maknanya tak percaya lah tu. Maknanya tak percaya lah tu. Kalau dia percaya, dia tak buat. Maknanya tak percaya lah Allah tu ada. Allah nampak ke tak? Kalau sedar Allah tu nampak, tak ada berlaku apa-apa maksiat. Tak ada orang curi royan. Tak ada orang curi manggih. Tak ada orang curi pelam. Tak ada orang mencuri dukung. Dia sedar Allah tu nampak aje. Yang sedar Allah tu mendengar aje. Kalau dia sedar aje sentiasa Allah tu mendengar, berani ke nak ngumpat orang? Berani ke nak menghina orang lain? Tak berani ya. Kerana dia sedar Allah tu dengar aje. Tapi ada dah orang ngumpat? Ada. Anu. Seolah-olah macam Tuhan tak dengar aje. Padahal dia tahu bahawa Allah tu dengar aje. Begitulah percaya dengan Allah ya. Bahawa Allah tu melihat, Allah tu mendengar, Allah tu mengetahui. Allah tu ada aja. Dan Allah dah sediakan dua tempat di akhirat. Tempat yang nikmat dari satu tempat azab. Tempat nikmat namanya syurga. 8 syurga Allah sediakan. Tempat azab neraka. Berapa neraka? 7 neraka. 8 syurga dan 7 neraka Allah sediakan. Itu beriman betul tu. Percaya betul ya. Dan beriman dengan Allah dan beriman dengan malaikat. Malaikat ada tak? One more time. Malaikat ada tak? Mana saya tunjuk? Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Di kiri kanan tuan-tuan dan puan-puan ni ada tak malaikat? Mana tahu? Memang tak nampak? Mana tahu? Allah dah khabar dalam Quran. Ada tak Allah khabar dalam Quran? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun ya. Sentiasa ada di sisi kamu tu dua orang malaikat yang bernama kiraman katibin. Mereka kedua tu tahu aja apa yang kamu buat. Itu malaikat ya. Tak nampak. Itu menguji kita. Kalau kita sedar malaikat tu ada aja, tak berani nak melakukan maksiat, sentiasa aja ada. 24 jam sehari semalam. Tak pernah lekang-lekang. Kita tengah tidur, dia ada lagi. Kita dalam rumah, dia ada lagi. Kita seorang-seorang, dia ada. Itu malaikat. Percaya betul. Dan kitab-kitabnya. Kitab tu ada berapa? 114 buah. Ya, 114 buah. Yang ada jenama 4 buah. Yang pertama namanya Taurah. Yang kedua namanya Injil. Yang tiga namanya Zabur. Yang keempat namanya Al-Quran. Itu kitab-kitab Allah tu ya. Yang ada jenama. Yang lain tu ada juga. Ada dibaginya pada Nabi Adam, ada dibaginya pada Nabi Musa, ada dibaginya pada Nabi Isa dan sebagainya, Nabi Idris, Nabi Syis dan sebagainya. Ya, ada dibaginya kitab tu. Jadi itu semua dari Allah Taala. Percaya bahawa kitab tu ada. Lebih-lebih lagi kitab yang kita belajar. Nama kitab kita Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Kita kena yakin bahawa Quran tu ada. Yakin ke tak Quran tu ada? Dalam surah mana ada tak Quran? Mana? Tak nampak ke? Adalah Quran almari tu. Yang ini wajib kita belajar, wajib kita faham, wajib kita yakin, wajib kita amalkan dan wajib kita perjuangkan. Itu Quran. Yang lain tak ada. Percaya saja. Kita kena percaya saja bahawa yang lain tu ya, Taurat tu, Injil tu, Zabur tu, kena percaya saja bahawa itu adalah kitab Allah. Tak wajib belajar. Jangan beria benar. Gatal benar pergi ke mana? Nak pergi ke Jerusalem. Kalau nak belajar apa? Nak belajar Injil lah. Jangan gatal. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Palestin. Nak pergi ke Mesir. Nak belajar apa? Nak belajar Taurat. Hentikanlah. Tak wajib kita belajar. Taurat tak wajib belajar. Injil tak wajib belajar. Zabur tak wajib belajar. Tapi Quran
wajib belajar. Belajar apa? Belajar membacanya, belajar maknanya, belajar tafsirannya. Dan dah belajar tu dah pandai, wajib diamalkan. Wajib diamalkan pula ya. Wajib yakin dulu. Udah belajar wajib yakin. Dah yakin, amalkan. Udah amal tu kembangkan. Ngajar orang lain pula. Itu Quran ya. Yang lain tak wajib. Itu percayakan kitab-kitab tu. Percaya bahawa kitab tu ada dan wajib kita yakin bahawa kitab tu ada ya, aturan kitab. Kemudian rasul-rasulnya. Rasul ada tak? Rasul ada tak? Ada. 313 orang semuanya. Ini pun tak boleh buktikan. Kita hanya dengar kata-kata mereka je. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah bagi kamu. Itu kena yakin percaya tu. Ya, kena percaya bahawa mereka itu Rasul ya. Ikut kata-kata mereka je. Bukti yang betul-betul tak ada. Ya. Muhammad ada tak? Ada, buktinya ada. Dalam cara ada. Tapi dia itu Rasul ke tak ada bukti. Kita hanya dengar kata-katanya saja ya. Dia kata aku ni adalah Rasulullah bagi kamu. Dan maka wajib kita terima dia itu sebagai Rasul. Itu percaya dengan Rasulnya. Itu di antara benda gaib yang wajib kita percaya. Gaib tu. Gaib tu apa? Tak nampak. Tak boleh bukti. Wajib kita percaya. Rasul. Kerasulan tu orangnya ada. Ada Musa, ada Ibrahim, ada Ayub, ada Zulkifli, ada Ilyasa. Itu orangnya ada. Tapi kerasulan tu kena percaya betul bahawa mereka itu adalah Rasul ya. Faham ke cakap saya ni? Orangnya ada, tapi kerasulan tu kena percaya betul ya. Dan juga hari kemudian, hari kiamat. Ya, kena percaya. Ada orang tak percaya. Mana dia dah mati udah lah kata. Dah mati mana boleh bangkit lagi kata. Udah hancur, udah jadi tanah, udah jadi debu, mana boleh bangkit balik. Itu tak percaya tu. Kita percaya bahawa lepas kita mati ni esok akan dibangkitkan semula oleh Allah Taala ya. Allah dah kabur dalam Quran. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kena yakin tu, percaya ya. Ada hari akhirat. Bangkit dari kubur, ada tempat perhimpunan namanya padang mahsyar. Kemudian di situ macam-macam berlaku, ada dihisab, ada ditimbang. Ada meniti siratal mustaqim. Itu namanya hari akhirat, hari selepas mati. Alam yang keempat, yang kelima. Akhirat tu alam yang kelima. Kita ni melalui 5 alam. Yang pertama kita sudah lalui alam roh namanya. Roh aja ada, badan tak ada. Itu namanya alam roh. Di syurga, roh kita ni dulu semua masuk syurga dulu tau. Saya masuk syurga dulu, Yunus masuk syurga dulu, Cik Syafi'i masuk syurga dulu. Semua masuk syurga dulu. Puan-puan pun masuk syurga dulu ya. Timah masuk syurga, Munah masuk syurga, Etun masuk syurga, Milah masuk syurga. Lalu Allah kumpulkan roh-roh tu. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah. Kita pun jawab semua, bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Qalu bala syahidna. Cuma bila badan kita ni bersatu dengan roh kita, lupa kita tentang bahawa kita pernah menyaksikan Allah di syurga dulu. Sebab itu kalau nak jadi orang beriman, kena mengucap balik. Kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu alam roh ya. Lepas alam roh, bapa kita berjumpa dengan mak kita, bertemu kedua mereka, maka kita masuk dalam perut mak kita tu. Itu alam apa kelanya? Alam rahim. Alam rahim. Kita semua sudah melalui, sudah merasa masuk dalam alam rahim. Berapa lama? Sekejap aja, tak lama. Berapa lama? 9 bulan 10 hari lebih kurang dah ya. Kemudian kita keluar daripada perut mak kita. Keluar dari perut mak kita, kita menuju kepada satu alam lain. Alam apa? Alam sekarang ni. Alam apa ni? Ya Allah, sekarang ni kita hidup di mana? Di dunia. Itu alam tu. Kita sekarang hidup di alam dunia.
Tengah hidup ni. Belum mati lagi. Yang dah mati, matilah. Yang belum mati, hidup lagi. Siapa yang dah mati, dah tak ada lagi alam dunia. Kita masih ada alam dunia. Perut mak kita tu 9 bulan 10 hari. Dalam dunia ni berapa lama? Berapa lama? Tak tentu ya. Bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Tapi kata Nabi, umat aku akhir zaman nanti umurnya antara 60 hingga 70 tahun. Itu dia umurnya, antara 60 hingga 70 tahun. Siapa dah 60, siap sedialah. Get ready. Inilah masanya. Nak pindah ke alam lain. 60 tu. Kalau dah 70 lebih, ada dah yang 70 lebih, 70 dan lebih, itu subsidi namanya. Subsidi, dia bagi tambahan. Ada orang yang dah 80 lebih, ada, itu namanya injury time. Masa kecederaan. Dah dekat no. Mana yang dah sampai 100 tahun, dekat-dekat 100 tahun, macam Dr. Mahathir tu dekat 100 tahun dah. 90 berapa, 96 ke berapa. Itu lagi dekat ya. Kita sekarang berada di alam dunia. Lepas alam dunia, kita pergi kepada satu alam lain. Namanya alam barzah atau alam kubur. Kita akan pergi kubur. Ada nampak kubur tak? Saya nak lalu tadi ada kubur? Ada. Ikut ini ada kubur tak? Ada. Mana-mana ada kubur ya. Kubur tu tempat orang yang dah mati. Nunggu gila kita tu, nak masuk di kubur tu ya. Kubur tu mana lama? Alam dunia ke alam kubur? Alam dunia ke alam kubur? Alam kubur lagi lama ya. Kita tak tahu berapa lamanya. Bila dah mati semua manusia, masuk dalam kubur ya. Mati binatang dicampakkan dalam kubur je namanya. Tak kira di mana. Sama ada dalam tanah, atau dalam laut, atau dalam lombong, atau dalam sungai, ataupun berkecil-kecil tak tentu di mana. Atau dalam perut buaya, atau dalam perut rimau, dalam perut ular sawit. Itu namanya alam kubur. Udah habis tu, mati belaka. Orang udah mati. Binatang udah mati. Pokok-pokok udah mati, burung-burung udah mati, ikan-ikan dah mati, serangga-serangga dah mati. Habis semua mati. Malaikat-malaikat mati, jin dah mati. Yang tak mati siapa? Yang tak mati siapa? Hanya Allah saja tak mati. Lain semua dah mati. Malaikat mati belaka. Malaikat maut pun mati. Dia kerja cabut nyawa orang, dah habis nyawa cabutnya, tinggal dia seorang je. Tinggal dia seorang. Lepas tu dia pun mati. Allah perintahkan dia bunuh diri dia sendiri. Dah saya cerita dia dulu ya. Malaikat maut. Mati malaikat maut. Tinggal Allah saja, yang lain semua dah tak ada. Dah lepas itu baru Allah hidupkan semula. Mula-mula hidup siapa? Udah. Diam belaka. Mula-mula dihidupkan Tuhan siapa? Dah 2 kali nanya dah. Siapa? Malaikat Israfil. Siapa dihidupkan mula-mula? Malaikat Israfil. Kerana Israfil itu ada kerja. Apa kerjanya? Meniup sangkakala. Dia pun hidup. Dia pun cari mana trompet aku ni katanya. Cari. Dia pun jumpa le trompet tu. Dia pun tiup. Ada pun orang dengar ni? Bila dia tiup macam itu, bukanlah bunyi itu saya yang kata orang betul ya. Jangan percaya benar pula. Itu cara persembahan saya jelah ya. Maka lepas itu hiduplah semua manusia macam cendawan tumbuh. Tahu cendawan tumbuh? Ada orang tengok cendawan tumbuh tak? Kata-kata hidup semua manusia. Binatang hidup balik, malaikat hidup balik, semua hidup lagi. Yang dah mati tu hidup balik. Macam cendawan tumbuh.
Mana tahu Allah kabul dalam Quran. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Semua kamu bangkit belaka. Manusia bangkit. Kita cerita tentang manusia lah kerana kita manusia. Jin kita tak cerita. Malaikat tak cerita kerana kita bukan jin, bukan malaikat pun. Manusia pun bangkit semula. George Bush bangkit. P. Ramlee bangkit. Saloma bangkit. Jin Samsudin bangkit. Tak kenal ke mana? Mustajio bangkit. Lagi? Uda Umar bangkit. Lagi? Ibrahim Pendik bangkit. Kuswadin Atta bangkit. Musafa Ma'ruf bangkit. Tak kenal ke mana? Saloma bangkit. Hashim Mahyun bangkit. Saadiah bangkit. Mariani bangkit. Macam cendawan tumbuh. Ya. Itu namanya alam. Alam apa? Alam pergi semua akan pergi kepada satu tempat namanya alam mahsyar. Alam mahsyar. Itu alam yang keempat ya. Lepas alam kubur, kita akan pergi kepada alam mahsyar. Alam mahsyar itu terus dipanggil alam akhirat. Itu namanya alam akhirat. Alam yang kelima. Yang akhirat itu alam yang kelima. Last sekali. Bila bangkit, kita pergi ke akhirat. Itu yang percaya dengan hari akhirat. Ya. Dan engkau percaya dengan hari akhirat, hari kemudian dari akhirat ya. Dan engkau percaya dengan baik dan jahatnya datang daripada Allah Taala. Buruk ke baik ke semua siapa menentukannya? Allah Taala menentukannya. Itu maksud hadis tadi ya. Kemudian kita pergi pada buku surat 13. Iman. Apa kata iman? Iman tu artinya percaya. Percaya di mana? Di lidah. Di mana percaya tu? Ini apa? Yang saya tunjuk ni apa? Hati. Percaya dalam hati. Itu percaya ya. Bukan khabar percaya. Teman percaya tapi tak percaya. Tak betul. Dia nak dalam hati tu percaya. Lidah pun mengatakan ya. Hati pun mengatakan ya. Mulut pun mengatakan ya. Badan pun mengatakan ya. Percaya betul-betul. Apa yang nak percaya tu? 6 perkara ya. Artinya percaya akan adanya Tuhan. Ya, dan membesarkan sekalian barang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan, bukan membesarkan ya. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar belaka. Nabi pernah nipu. Ada ke pernah Nabi itu berdusta? Tak pernah ya. Dia cakap yang benar saja. Itu beriman ya. Percaya akan adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya lah. Bukan Tuhan tu ada begitu aja. Dengan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat Tuhan? Tuhan tu maha melihat. Lagi Tuhan tu maha mendengar. Lagi tu Tuhan tu maha mengetahui. Lagi Tuhan maha berkuasa. Ya, apa saja tu kuasa Tuhan. Dan Tuhan maha menentukan apa saja. Percaya bahawa Tuhan tahu itu ya. Itu rukun iman. Yang pertama percayakan Allah. Yang kedua percayakan malaikat. Malaikat ni adalah makhluk ciptaan Tuhan. Yang kerjanya taat 100% kepada Allah. Dia ikut aja apa perintah Allah. Dia tak pernah derhaka. Tak pernah ponteng. Tak pernah nipu. Yang suka derhaka, yang suka ponting, yang suka nganyam siapa? Manusia dan jin. Malaikat tak pernah. Allah dah khabar malaikat tu la ya'sunallaha ma amarahum. Dia mengerja tak pernah derhaka dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Taala. Sentiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Taala. Allah suruh pelupuh, apa dia buat di malaikat? Pelupuh lah. Allah suruh balun, apa buat dia malaikat? Balun lah. Allah suruh bedal, apa buat dia malaikat? Bedal lah. Allah suruh bagi nikmat, apa buat malaikat? Dia bagi nikmat. Allah suruh bagi istana, apa buatnya? Dia bagi istana. Apa saja diperintah Allah semua dia buatnya ya. Wa yaf'aluna ma taf'aluna. Mereka mengerjakan apa saja yang telah diperintahkan kepadanya. Itu malaikat ya. Tak erti nak derhaka pada Allah Taala. Malaikat ada berapa?
Ada berapa malaikat? Tidak terbilang oleh kita. Tidak terhingga banyak. Tak terbilang. Mana banyak? Malaikat ke orang? Dalam dunia ni mana ramai? Malaikat ke orang? Malaikat lagi ramai ya. Ya. Di keliling kita ni tak tahu berapa banyak malaikatnya. Ada malaikat hafazah, ada kiraman katibin, ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ada belakang di keliling kita ni ya. Kita tahu. Cuma tak nampak ya. Itu malaikat. Kemudian yang ketiga percayakan kitab-kitabnya. Yang ketiga ya, yang kedua itu percaya malaikat. Yang ketiga percayakan kitab-kitabnya. Ada berapa buah kitab? Itu yang ada nama. Semua sekali berapa? 114 buah kitab. 114 buah kitab. Ya. Nanti kita akan cerita tentang kitab ya, diturun kepada Nabi Adam berapa, Nabi Musa berapa, Nabi Isa berapa. Dia turun ya. Nabi apa? Nabi Hizir, bukan Nabi Hizir, Nabi Syekh berapa, Nabi Idris berapa. Itu akan kita baca insya-Allah akan datang ya. Itu. Tapi semuanya ada berapa? 114. Yang ada jenama berapa? 4. Ya, yang ada jenama namanya 4 dia. Tahu jenama? Ada tajuk. Ini kitab apa? Ini kitab apa? Itu namanya jenama. Ada kitab tak ada jenama. Itu merupakan risalah-risalah hanya bagi kepada nabi-nabi itu ya. Dibagi kepada Nabi Musa, dibagi kepada Nabi Idris, dibagi kepada Nabi Syekh dan sebagainya ya. Bagi kepada Nabi Adam. Tak ada jenama. Tak tahu apa namanya. Tapi dia merupakan risalah-risalah macam khotah-khotah aja. Ya. 110 semuanya. 4 saja yang ada jenama. Iaitu yang pertama dipanggil Taurah. Ya, sebab betul-betul Taurah. Bukan Taurat. Orang Melayu kata Taurat. Namanya Taurah. Ta marbutah tu bila diwakafkan jadi ha tau. Taurah diberi kepada Nabi Musa. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Qibti. Dalam bahasa Qibti. Tu. Yang kedua Injil. Sebut ada dengung ada nun tu. Injil. Bukan Injil aja ya. Injil. Itu sebutan yang sebenarnya. Kalau dia dalam Quran kita baca macam itu. Kalau bukan dalam Quran, kalau kita bukan baca Quran tak apa, boleh baca Injil tak apa. Tapi kalau kita baca Quran kita sebut Injil ya. Nun tu ada dengung. Dia ikhfa. Dia dibagi kepada apa? Injil tu dibagi pada Nabi apa? Nabi Isa. Sekali lagi, Injil itu bagi pada Nabi apa? Isa. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Banjar. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Syriani. Nama bahasanya Syriani. Syriani. Nanti kita akan belajar insya-Allah ya. Dalam bahasa Syriani. Ya. Yang asal sudah tak ada dah. Kerana Allah tak pelihara. Itu yang kedua. Yang ketiga apa namanya? Zabur. Zabur dibagi kepada Nabi apa? Daud. Dibagi kepada Nabi Daud. Dalam bahasa Ibrani. Nama bahasa. Sebut. Ibrani. Ain ba ra alif nun ya. Ibrani. Mana bunyi entah. Itu bahasa dalam apa Zabur tu. Dibagi pada Nabi Daud. Dan yang keempat apa namanya? Al-Quran. Jangan Quran aja. Al-Quran. Sebut Al-Quran. Tu. Dibagi pada Nabi mana? Nabi kita Muhammad. Jawab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Itu. Yang tiga tadi tak wajib dipelajari. Tapi Quran mesti dipelajari. Apa yang nak belajar? Nak belajar membacanya. Lagi apa nak belajar? Nak belajar maknanya. Lagi apa nak belajar? Nak belajar tafsirannya. Lagi apa nak belajar? Nak belajar hukumnya. Dia bukan cakap Melayu tak apa, tak ada hukum. Tapi Quran ada hukum tak?
Ada. Ada hukum ikhfa, ada hukum iqlab, ada hukum tanwin, ada hukum idgham. Ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil, ada qalaqalah dan sebagainya. Ada mat arid disukun. Itu Quran. Kena belajar membaca dulu. Jangan main langgar aja. Yang ada yang panjang, ada yang pendek. Jangan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Tak boleh. Ya, kita dah belajar dah tu dalam apa bab kitab yang kita baca dulu ya. Anak kunci syurga tu. Bab membaca Fatihah pun ada caranya. Kena baca betul-betul. Itu Quran ya. Udah pandai baca, kena belajar maknanya pula. Kerana bila kita belajar maknanya, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Ikut mana? Baru kita tahu tentang Islam. Kerana kita tak tahu, Allah datangkan hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Lima hukum tu ada dalam Quran. Dan dia ada dalam hidup kita. Itu kena belajar tu. Bila kita baca, kita akan jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tak diterima Tuhan kalau tak nak ikut Islam. Dan orang-orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Kerana Tuhan tak terima. Ada orang hidup kita ni, ada tak benda yang kita buat dalam hidup ni? Ada tak? Tak ada buat apa-apa ke? Semua kena ikut Islam. Ada semayang ke tak? Semayang kena ikut siapa? Kena ikut Islam. Ada berpakaian tak? Pakaian kena ikut siapa? Kena ikut Islam. Ada nikah kahwin tak? Nikah kahwin kena ikut apa? Kena ikut Islam. Ada kenduri kenara tak? Apa kita buat? Ikut apa? Ikut Islam. Ada ekonomi tak? Ekonomi apa? Ekonomi Islam. Ada pentadbiran tak? Pentadbiran apa? Pentadbiran Islam. Apa saja kita kena ikut Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Sembahyang ikut Islam, puasa ikut Islam, zakat ikut Islam, pakaian ikut Islam, akhlak ikut Islam, ekonomi ikut Islam, pendidikan ikut Islam. Ya, lagi apa? Wirid ikut Islam. Ya, orang lain buat juga, orang bukan Islam buat juga. Orang Islam sembahyang, orang bukan Islam sembahyang juga. Ya, orang Islam puasa, orang bukan Islam puasa juga. Tapi puasa orang bukan Islam terima tak? Terima ke Tuhan ke? Tak terima Tuhan. Nak diterima ikut cara Islam. Sembahyang ikut cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu pun dengan beberapa syarat yang tertentu ya. Bukan sebuah itu tentu terima tak, kena betul-betul. Takbiratul ihram kena buat betul-betul. Dan sebagainya. Baru diterima Tuhan. Sedangkan orang kafir sembahyang juga. Orang Hindu sembahyang, orang Buddha sembahyang, orang Kristian sembahyang, tapi terima Tuhan ke tak? Tak terima Tuhan. Yang terima hanya cara Islam. Begitu ke nikah kahwin. Orang Islam nikah kahwin. Orang kafir pun nikah kahwin juga. Tapi nikah cara Islam terima tak? Tak. Nikah bukan cara Islam terima tak? Tak terima dari Tuhan. Tak diterima Tuhan ya. Dia nak ikut nikah cara Islam. Nak ada syarat-syaratnya. Nak ada saksinya, nak ada walinya, nak ada apa? Ijab kabulnya. Rukun nikah kan ada 5. Lelaki, perempuan, lagi wali, saksi, lepas tu ijab kabul. Ikut cara Islam. Baru terima. Ya. Orang Kristian nikah juga, tapi dia depan padri. Tak terima. Orang Cina nikah juga. Orang asli nikah juga, tapi tak terima Tuhan. Yang terima Tuhan cara Islam. Dan sebagainya. Itu nikah kahwin cara Islam. Kenduri kenara. Orang kafir ada tak kenduri? Ada, tapi tak dapat pahala apa-apa. Tapi orang Islam kenduri ikut cara Islam, ada pahala. Makan pun dapat, pahala pun dapat.
Hiburan. Ada tak dalam Islam hiburan? Ada. Dalam Islam ada hiburan. Ya. Bollywood ada tak hiburan? Ada, tapi tak terima dia Tuhan. Dia berhibur juga. Ya ho janggeli kahe. Itu hiburan lah tu. Terima Tuhan tak? Dapat pahala kan? Perempuan, tuan-tuan, dapat pahala kan? Tak dapat pahala ya. Tapi Islam ada hiburan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru terima dia Tuhan ya. Hiburan tu, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Itu kalau dia berhibur cara Islam. Kalau berhibur cara Hindustan tak dapat apa-apa. Sekarang ni orang berhibur ada tak cara lain daripada Islam? Ada tak? Ada. Ikut Kristian ada, ikut Hindustan ada, ikut Korea ada. Tak terima Tuhan ya. Jadi itu kita kena baca Quran tu. Bila baca Quran baru kita faham apa yang ada dalam ajaran Islam. Ya. Kemudian apa kata Allah lagi? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan aku telah cukupkan nikmat kamu bagi kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Yang Allah redha hanya hidup cara Islam. Ya. Lain Tuhan tak redha. Tapi Islam tu Allah dah lengkapkan. Semua ada dalam Islam. Tak ada apa yang ketinggalan dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Percaya ke tak? Ya ke tak? Ya. Oleh kerana itu kita kena ikut Islam apa saja, baru Allah redha. Kalau tak ikut Islam Tuhan tak redha. Tadi dah saya bacakan ayat tu. Kalau kamu tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Anda akan terima, nak redha. Bila redha baru terima. Jadi kerana Islam itu sudah lengkap, sempurna. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Apa yang paling kecil? Apa yang perbuatan kita yang paling kecil? Menguap. Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak menguap? Sekali lagi, ada tak? Menguap. Buang kuku. Ada tak? Cara Islam buang kuku? Lagi apa? Pagi tadi dah belum? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak Jadi apa yang tak ada dalam Islam? Cakap buat. Semua ada. Lengkap. Sudah sempurna. Jadi kena ikut Islam. Apa itu kena baca Quran tu kena faham. Belajar membacanya, belajar maknanya dan diamalkan. Diamalkan cara Islam apa saja. Itu kewajipan kita tu. Bila kita amalkan semua tu, Allah bagi pahala. Apa saja dapat pahala. Menguap dapat pahala, berosin dapat pahala, batuk dapat pahala, mamam dapat pahala, dapat pahala. Duduk macam ni dapat pahala belakang ni kalau ikut cara Islam ya. Macam kita ngaji ni, ikut cara Islam lah. Perempuan setempat, lelaki setempat. Dapat pahala tu. Perempuan menutup aurat pula tu. Lelaki pun menutup aurat juga, dapat pahala belakang tu. Itu percaya dengan apa? Dengan Al-Quran dan kitabnya. Yang ketiga tadi percayakan kitab-kitabnya. Yang keempat percayakan rasul-rasulnya. Rasul ada berapa? 313 orang semuanya. Yang ada dalam Quran 25 orang. Semuanya ada 313 orang. Tapi sebut dalam Quran berapa? 25 orang. Bermula daripada Nabi Adam sampai akhirnya Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ya. Kalau tak payah hafal lah ya. Tapi kena tahulah. Bila sebut kawan-kawannya dia tahu ni benda ni rasul. Dia tahu orang ni rasul. Bila sebut aja. Ya, Ibrahim rasul tak? Sekali lagi. Ibrahim rasul tak? Adam rasul tak? Ayub rasul tak? Zulkifli rasul tak? Yunus rasul tak? Yunus rasul ke tak? Bukan Yunus ini. Yunus rasul tak? Rasul ya.
Syafi'i Rasul tak? Bukan dah bukan ya. Syafi'i bukan Rasul. Said Rasul tak? Bukan. Sufyan Rasul tak? Bukan. Kena faham tu. Bila sebut je nama itu Sulaiman Rasul tak? Sulaiman Rasul ke tak? Rasul. Dia kena tahu yang tu. Tak payah hafal ya. Dia kena boleh kesan jadilah tu. Percaya Rasul ada berapa? Ada 313 orang. Dia sebut dalam Quran ada berapa? 25 orang. Dari 25 orang tu ada 5 dilantik sebagai ulul azmi. Ulul azmi tu ada 5 orang. Siapa? Ulul azmi. Adam, Nuh, lagi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh tak masuk ya. Nuh masuk tak? Adam tak ada ulul azmi ada 5 tu ya. Dipanggil ulul azmi itu tak apalah ya. 5 orang tu dipanggil ulul azmi yang yang menghadapi banyak ujian dari Allah Taala. Itu kan Nabi Adam, Nabi Ibrahim 2, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil ulul azmi. Alright. Itu Rasul ya, percayakan Rasul. Yang keenam yang kelima percayakan hari kiamat. Hari kiamat ni tuan-tuan dan puan, hari kebangkitan, bukan hari hancurnya dunia ni. Itu bukan kiamat namanya, itu hari kehancuran. Ni hari kiamat terus bangun daripada mati. Bangun dalam kubur itu namanya qiyam. Qiyam tu apa? Qiyam tu bangun. Orang dalam kubur tu baring ke bangun. Orang dalam kubur tu sekarang ni apa buatnya? Baring. Esok sampai masa esok mereka akan bangun. Bangun dari kubur, berjalan dari kubur kepada padang mahsyar. Itu namanya kiamat. Bangun. Semua akan berada di dalam kubur esok. Tak kira siapa-siapa. Kemudian bila dibangkitkan semula Israfil tadi, Israfil tiup sangkakala baru bangun semula ya. Itu namanya qiyam. Qiyam tu bangun semula. Itu hari kiamat ya. Percaya betul-betul ya? Bahawa kiamat itu akan berlaku ya. Kemudian lagi apa? Yang kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan bahawa qadar, ya, qadar baik dan qadar jahat itu ialah dengan kehendak dan ketetapan apa? Daripada Allah. Qadar daripada Allah ya. Yang baik semua. Ketentuan dari Allah Taala. Walaupun kita kadang-kadang macam tak percaya aja ya. Macam tak percaya aja benda tu berlaku, tapi itu ketentuan dari Allah Taala. Itu ketentuan daripada Allah Taala ya. Ini dia nama 5 ulul azmi tadi ya. Adam tak ada. Rupanya yang ada apa? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh. Nuh ada ya. Saya dah sebut Nuh tadi lah. Rupanya Nuh ada, Adam tak ada. Bukan ulul azmi ya. Itu 5 tu ulul azmi ya. Akan datang kita baca insya-Allah yang tu ya. Jadi semua apa yang berlaku pada kita tu dengan kehendak Allah Taala. Allah menentukannya. Allah yang menentukan apa-apa berlaku. Macam kejap ni mendung je. Ada turun hujan tak? Turun hujan tak? Belum lagi. Siapa menentukannya? Allah yang menentukan sama ada hujan atau tidak lepas ini. Kita tak tahu. Banjir ke tak lepas ini? Kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Itu ketentuan dari Allah Taala. Ketentuan dari Allah Taala itu namanya qadar. Qadar ya. Bila qadar itu berlaku maka namanya qada. Faham betul-betul?
Ketentuan Allah namanya qadar. Bila qadar tu berbentuk dalam pelaksanaan, itu namanya apa? Qada. Ya, contoh, saya bagi contoh. Saya ni dah ditentukan oleh Tuhan lagi daripada azali lagi, bahawa pada 7 bulan 5 tahun 1942 saya akan lahir di dunia ni. Itu namanya apa tu? Qadar. Sudah tentu. Allah dah tetapkan sebelum alam ni ada lagi dah. Allah dah tentukan 7 bulan 5 tahun 42 Ibrahim akan dilahirkan. Ya, itu namanya qadar, ketentuan Allah. Bila betul-betul sampai Jepun pun masuk sampai 7 bulan 5 tahun 42, saya pun keluar dari perut mak saya. Keluarlah kuak menangis. Itu berlaku apa tu? Qada, sebut qada. Berlakunya pelaksanaan ketentuan Allah Taala, itu namanya qada. Qaf, dha, alif, hamzah. Qada. Ya. Begitu juga macam contoh yang paling senang lah. Sudah tentu di Tuhan ni, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Khamis berapa bulan ni? 18 ya? Hari ni berapa? 18 bulan 8 tahun 2022, tuan-tuan dan puan-puan akan berada di surau ini. Itu lama dah ada ketentuan itu. Itu namanya apa? Qadar. Sebut, qadar. Itu ketentuan Allah. Bila betul-betul hari ini muncul, tuan-tuan dan puan-puan pun datang, maka berlakulah apa? Qada Allah Taala. Berlaku tadi qadar, ini qada. Itu beza antara qadar dan qada. Berlakulah qada Allah Taala ya. Tak faham lagi? Ada yang tak faham? Benar-benar ke pun? Itu berlakulah ketentuan Allah Taala. Itu nama qada ya. Qadar dan qada. Mana dulu? Qadar dulu ke qada dulu? Qadar lah dulu ya. Macam saya sekarang ni jadi ustaz. Itu qada Allah lah tu. Padahal saya bukan ada latihan sebagai ustaz. Saya dulu kerja apa? Cikgu. Ngajar bahasa Malaysia, ngajar matematik, ngajar bahasa Inggeris. Tiba-tiba dah pencen jadi ustaz pula. Ngapa? Ngapa saya jadi ustaz sekarang ni? Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Sudah diqadarkan Allah Ta'ala saya menjadi ustaz. Sebelum saya lahir, ditentukan Allah Ta'ala saya jadi ustaz. Bila sampai masa saya pencen, saya pun mengajar. Sudah berlaku apa? Berlakulah qada Allah Ta'ala. Tak faham lagi ke? Walaupun tak masuk akal. Kira-kira macam tak masuk akal lah. Mana dia bukan dia ngaji agama pun. Jangan boleh jadi ustaz. Tapi ketentuan Allah bukan ikut akal. Apa saja Allah boleh menentukan. Apa saja boleh ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang melantik jadi pemimpin, dia juga menjatuhkan jadi pemimpin. Yang kita wirid tiap malam tu. Dia menentukan siapa yang diberi kuasa dan siapa yang dicabut kuasa, semua Allah menentukannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ada pernah wirid itu dah? Lepas maghrib satu wirid itulah. Katakanlah bahawa Allah menentukan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah memberi kuasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mencabut kuasa daripada siapa yang Allah kehendaki. Mana Allah nak cabut kuasa, Allah cabut. Contoh, Presiden Soeharto 32 tahun menjadi Presiden Indonesia. Baru lepas menang pilihan raya, dapat undi lebih 90% undinya. Sudah lepas menang. Tapi kalau Allah kata jatuh, jatuhlah ya. Sampai masanya berlaku demonstrasi besar-besaran, semua orang tak nakkan dia, maka dia terpaksa letak jawatan. Siapa yang sebenarnya menjatuhkan itu? Bukan rakyatnya. Siapa yang menjatuhkan dia? Allah yang menjatuhkan dia. Padahal dah 32 tahun jadi presiden tu. Kalau Allah kata jatuh, jatuhlah. Begitu juga yang lain-lain. Yang lain-lain tu saya sebut nama dia ya. Di Malaysia ni ada tak berlaku itu? Siapa yang Allah nak jatuhkan, jatuhkanlah. Siapa yang Allah nak angkat, angkatlah.
Siapa yang Allah kata tak jadi, tak jadilah. Apa saja ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dialah juga yang menghina dan memuliakan, yang menghinakan siapa yang dia kehendaki. Tengok ada satu orang negro, orang Afrika Selatan, namanya Nelson Mandela. Ada pernah dengar nama itu? Nelson Mandela. Dia jadi banduan, ditangkap oleh kerajaan British, ditangkap oleh orang putih tu, disiksa dalam penjara. Tapi akhirnya dia keluar daripada penjara sebagai Presiden Afrika Selatan, Presiden kulit hitamnya pertama dalam Afrika Selatan, sampai dia pencen. Tak ada siapa yang jatuhnya, dia jadi Presiden Afrika Selatan tu. Sampai dia pencen. Setelah itu jadi apa? Jadi negarawan. Tahu negarawan? Orang yang terpenting dalam negara Afrika Selatan tu. Kalau pergi Afrika Selatan, kena melawat dia dulu. Kerana dia orang yang ternama itu. Namanya Nelson Mandela. Itu di dunia ni. Allah memuliakan dia di dunia ni. Di akhirat tu itu tak tahu, Allah yang menentukannya. Kalau dia mengucap dengan syahadah, dah mati pun. Kita tak tahu bahawa dia mati mengucap kidaknya. Kalau dia mengucap, masuk syurga. Kalau tak mengucap, kekallah dia dalam neraka. Itu siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Kita tahu dah apa nasib kita? Tak tahu. Lepas ini, siapa tahu apa benda yang dia nak makan tengah hari? Angkat tangan. Walaupun dah siap tu, dah kedai. Yuna dah pergi kedai, beli ikan keli dan beli apa ya. Tapi tentu ke dia boleh makan ikan keli tengah hari ni? Tentu kan? Tak tentu, ya. Dia boleh makan, dia makan apa kita tahu, ya. Udah siap tempoyak, dah siap apa? Tiba-tiba udah dia ajak orang kenuri tempat lain. Udah tak makan benda yang siap tu, ya. Itu ketentuan siapa menentukannya? Allah Ta'ala, ya. Allah aja menentukan. Kita tak ada kuasa. Itu ketentuan Allah Ta'ala, ya. Itu namanya qadar. Qadar dan qada. Ya. Qadar ialah kebahagiaan atau kecelakaan yang dijanjikan oleh Allah pada azal. Azali itu daripada awal lagi kita belum lahir lagi dah. Itu azal. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Ya, kita bahagia ke celaka ke? Siapa tahu kita ni akan masuk syurga, esok angkat tangan. Siapa tak tahu? Siapa tahu dia akan masuk neraka, angkat tangan? Tak tahu, ya. Ada tak orang buat amalan-amalan neraka sehingga dia dengan neraka tu sejengkal je jaraknya. Tapi dekat nak mati tu, dia kembali menjadi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia mati lepas tu, setelah mati bertaubat, terus masuk syurga. Ada tak orang apa tu? Ada, ya. Ada tak orang buat baik dalam dunia ni? Semayang tak henti, puasa sentiasa ada puasa, sentiasa wirid, zikir dan sebagainya, selawat apa. Tiba-tiba nak mati, dia menjadi kafir. Ada tak orang apa tu? Kita dah baca ada tu dulu, ya. Siapa orangnya nama? Namanya siapa? Barsisa namanya, ya. Barsisa ni tahu namanya Barsisa, bukan Barsisa, bukan cendawan shisha. Namanya Barsisa. Dia ni dulu dianggap sebagai wali. Wali itu kekasih Allah. Muridnya je tu 60,000 orang boleh terbang di udara. Muridnya 60,000 orang boleh terbang di udara. Handai tak? Kalau murid boleh terbang, dia boleh terbang tak? Boleh lah. Ya. Kerjanya beribadat aja. Tapi yang menentukannya siapa? Allah Ta'ala saja yang menentukannya, ya. Kerja beribadat, akhirnya datang iblis menyerupai seorang ulama. Ya. Iblis itu datang dekat dengan dia, semayang tepi dia, dekat dengan dia semayangnya. Wirid, ya, bersisa semayang, dia semayang, bersisa wirid, dia wirid. Bersisa apa? Bersisa baca Quran, dia baca Quran. Semua dia ikut je. Kemudian bersisa rasa ngantuk. Dia pun tidur. Orang tadi tak ada tidur, terus beribadat dia. Bangkit balik. Bersisa bangkit balik, sudah buat ibadat balik. Ya. Menyembah Allah balik, macam-macam wirid dan sebagainya. Lama-lama dia lapar. Bersisa ni lapar. Orang tadi yang sebenarnya iblis tu lah, dia menyamar seperti seorang ulama. Dia tak ada makan.
Terus dia menjalankan ibadah. Begitulah beberapa hari. Tak berhenti-henti. Bersuah ada ketikanya lapar, ada ketikanya tidur, ada ketikanya penat dan sebagainya. Tapi orang ni tak ada. Terus saja. Lama-lama bersiswa rasa apa? Kagum dengan orang tadi. Dia pun pergi jumpa. Tuan Syekh kata, saya ni handai juga ibadat. Tapi saya ada juga berhenti. Saya ada juga tidur. Saya ada juga makan. Tuan saya tengok terus menerus. Apa rahsia Tuan? Kata dia. Tak pernah dengar ke cerita ni? Tak pernah dengar? Ya Allah. Apa rahsia Tuan? Kata. Atau kamu nak ikut macam aku ke? Lah kata bersusuk. Aku nak macam Tuan ni. Tak payah tidur, tak payah makan, nak beribadat aja. Atau kalau kamu nak ikut macam aku, kamu kena taubat. Kata bersiswa, saya hari-hari taubat, setiap masa saya taubat. Apa dosa kamu? Jawab bersiswa, tak adalah dosa, saya taubat aja. Kalau kamu tak ada dosa, kamu taubat, apa gelar taubatnya? Apa gelar taubatnya tak ada dosa? Bersiswa tu. Hati kalau orang itu saya kena buat dosa lah. Lah kata orang ulama tadi tahu. Taubat mesti ada dosa kan? Ya ke tak? Bila taubat nak mesti ada dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dulu suka nyemur kain ketang dada. Ada dosa kan? Ini tak ada dosa. Apa taubat, apa gelarnya? Kata dia ulama tadi. Tapi sebenarnya bukan ulama apa, siapa? Iblis. Jadi kalau itu saya nak jadi macam Tuan tu kena buat dosa lah. Lah kata. Rupanya iblis tu orang kamu gajah. Apa dosa nak saya buat? Kata dia. Kata di iblis tu, kamu bunuh orang. Dah kata. Jangan bunuh orang tu, dosa besar. Tak nak aku, tak nak. Ya kamu tak nak apa, kamu kat dua pun aku tak nak, kata. Tak apalah, aku bagi kamu pilihan yang kedua. Kamu berzina. Kamu berzina. Itu buat aku tak nak juga, kan, zina tu. Terus kena berzina, hampir berzina pun tak boleh. Dia baca ayat Quran betul. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir berzina kerana itu adalah perbuatan yang sangat keji dan satu perbuatan yang sangat jahat, jalan yang sangat jahat. Tak ada. No way, kata dia. Kamu tak ada lah, kata. Baiklah, aku bagi kamu pilihan yang terakhir. Ini last. Kalau kamu tak nak ini, tak adalah kamu nak jadi macam aku, kata. Kamu minum arak. Bila kamu dah lepas itu, so kamu taubatlah. Dengar itu dia rasa, ini boleh tahan sikit, katanya. Ya, boleh tahan lah minum arak, katanya. Dia pun setuju. Tak apalah, saya nak minum arak, katanya. Udah teringin nak minum arak pula, ya. Sanggup, bukan teringin minum, sanggup minum arak. Dia pun ditunjukkan di iblis tu kedai arak. Dia pun pergi kedai arak tu. Minumlah dia segelas, bukan banyak. Orang tak mana minum arak, segelas minum, apa jadinya? Terus mabuk. Orang yang biasa minum arak tu tak ada mabuk-mabuk pun. Setangki minum arak tak ada mabuk-mabuk. Dia segelas minum udah mabuknya setangki. Udah mabuk, berzina pula dengan tokek arak tu. Ya, berzina sekarang. Asal tadi tak nak. Udah mabuk, tak sedar, berzina dengan tokek arak tu. Dah berapa dosa dah? 2 dosa. Udah dia sedar, dia dah takut. Takut nanti dosa zina tu apa? Kena apa? Kena rejam sampai mati. Takut. Sudahnya dia bunuhnya perempuan yang dia berzina dengan itu. Jadi dah berapa dosa buatnya? 3 dosa. Tadi disuruh tak nak. Suruh bunuh orang tak nak, suruh zina tak nak. Minum arak je tak. Bila minum arak je, udah berlaku balik. Kemudian iblis tadi menyamar sebagai penguat kuasa pula. Tangkap dia. Dihukum. Dihukum dia atas dosa berzina dan bunuh orang tadi. Dia hukum qisas namanya. Bunuh. Zina tu dia kejam sampai mati. Kemudian dekat nak menjalankan hukuman, datang balik iblis tu menyerupai seorang ulama balik. Kata apa? Ngapa kamu berzina? Ngapa kamu bunuh orang? Aku suruh kamu minum aja. Hatimu aku tak sedar. Mana aku tahu ni? Lepas tu dia merayu-rayu lah. Tolonglah lepaskan aku, wahai Tuan. Kata. Tolong lepaskan aku, wahai Tuan. Aku ni tak nak mati ni. Aku takut. Lepaskan aku.
Aku boleh lepaskan kamu, tapi dengan syarat kamu mengaku aku sebagai Tuhan. Lepas itu kamu taubatlah. Aku dah kamu lepas apa? Pada kamu mengaku semua, kamu dah lepas taubat lepas tu kena. Dia orang boleh tahan je kena katanya. Dia pun mengaku, iyalah aku mengaku kamu sebagai Tuhan. Masa itu pedang pun sampai ke lehernya. Matilah dia dalam mengaku iblis itu sebagai Tuhan. Beriman ke kafir? Kafir. Masuk neraka selama-lamanya. Itu iblis ya. Ya. Asalnya wara' wali. Rupanya dia tertipu juga dengan tipu daya iblis. Kalau lebar sisa pun boleh tertipu macam itu, kita tak boleh kan? Tak boleh kan? Boleh. Itu ketentuan siapa menentukannya? Allah Ta'ala saja yang menentukannya. Apa saja ketentuan itu dari Allah Ta'ala. Okey, sekian dulu. Sudah 1 jam 5 minit 57 saat 58 saat. Ya. Siapa ada masalah nak tanya? Nanti kita akan percaya nanti bab percayakan Allah tu akan baca terus ya satu-satu ya. Ini baru-baru apanya? Macam darjah duel ni. Dia duel dia dah ngaji. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Kitab-kitab. Keempat, percayakan Rasul. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan untung baik dan untung jahat. Itu datang daripada Allah Ta'ala. Itu darjah dua tu ada dah ngaji bunyi tu. Ini tuan-tuan dan puan-puan darjah dua lepas pagi ni ya. Yang ngajarnya cikgu Tarika. Alright, ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada? Sekali? Ada? Apa? Berdosa ke ada? Bersisa tadi? Anak murid dia, kita tak tahu, tak ada cerita tentang anak murid dia. Dia aja yang kira mati kafir. Nak menyatakan dia itu adalah seorang yang sangat hebat ibadahnya pun boleh jatuh kafir. Yang lain boleh tak? Kalau Allah nak kafir lah. Apa jadi pada mereka kita tak tahu. Allah aja yang tahu ya. Lagi. Maknanya itulah kalau bersisa pun boleh jadi kafir. Ya, kita ni tak boleh ke? Sebab itu kena jaga betul-betul. Jangan jadi kafir. Habis? Sekali. Habis? 2 kali. Habis? 3 kali. Habis? 4 kali. Habis? 5 kali. Dah 5 kali tu habis tu ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah